Tajuk yang pertama yang kita nak bincang pada pagi ini ialah bagaimana menjadi masjid pentadbir masjid yang terbaik. Menjadi isu sekarang ini tuan-tuan, bukan hanya di Pulau Pinang, di Selangor, di Selangor ya, di banyak tempat ya, di banyak tempat, iaitu bagaimanakah kita nak menguruskan masjid supaya masjid ini menjadi penggerak utama untuk membangun masyarakat. Masjid ni tuan-tuan, ada masjid di negara kita ni bukan hari ni, bukan tahun lepas, dah lama sudah. Jadi adakah pentadbiran itu masih lagi sesuai, masih lagi relevan dengan masyarakat yang begitu mendesak sekarang? Jadi kita nak tengok dalam konteks apa kita sebagai pentadbir. Bila kita sebut pentadbir, siapa pentadbir ni? Pentadbir ni ialah jawatan kuasa ya. Kita ambil jawatan kuasa lah, daripada pengerusinya, daripada imamnya, daripada bilalnya, daripada jawatan kuasa bendahari dan sebagainya, kita rumuskan sebagai pentadbir. Maknanya tuan-tuan yang berada di depan saya ini ialah merupakan pentadbir. Bila kita mentadbir, ada peranan masing-masing. Pengerusi peranan dia apa? Imam peranan dia apa? Bendahari peranan dia apa? Ada peranan masing-masing. Jadi bagaimanakah kita melaksanakan peranan itu bersesuaian dengan kehendak yang dimaksudkan. Jadi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan kita pergi menjurus kepada melihat bagaimanakah untuk menjadi pentadbir yang baik, kita tengok sedikit kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah fungsi masjid di zaman Rasulullah? Itu kita nak tengok dulu. Okey, kita nak tengok dulu ya, mengapa kita nak menjadi pentadbir yang baik? Kerana kita ikut Rasulullah. Yang kita duk sibuk-sibuk ni nak menguruskan masjid ni sebab apa? Sebab Rasulullah. Itu dia asasnya. Kita nak mengikut Rasulullah. Dan daripada model yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak tengoklah peranan masjid kita ini selari ke tidak, sama ke tidak dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, tuan-tuan muslimin dan muslimat, masjid di zaman Rasulullah, kalau kita tengok ya, kalau kita baca sirah, mendengar ceramah-ceramah, masjid di zaman Rasulullah peranan yang utama ialah masjid itu merupakan pusat masyarakat. Pusat masyarakat. Apa peranan dia? Yang pertama ialah penyebaran Islam, dakwah, tarbiyah. Itu peranan dia. Kena ada lah program dakwah, program tarbiyah, kena ada. Ya, peranan yang lain apa? Kegiatan ekonomi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan banyak kabilah-kabilah, kaum-kaum, puak-puak daripada berbagai latar belakang dan berbagai tempat berkumpul di Masjid Quba pada waktu itu, masjid yang pertama. Kemudian Masjid Nabi, kemudian masjid-masjid yang lain, mereka datang untuk berdagang, menjual beli, bertukar barangan dalam konteks zaman itu. Maknanya apa? Maknanya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, peranan masjid. Seterusnya apa? Pendidikan. Orang yang baru masuk Islam khususnya dibagi tarbiyah, diajar oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah agak lama di dalam Islam, yang sudah memahami lebih tentang peranan Islam daripada orang-orang yang baru. Jadi merupakan tempat mendidik. Sekolah, kalau kita nak kata sekolah-sekolah lah ya, ada pendidikan, tarbiyah, pengajian, nak mendalami Islam pada waktu itu ya. Orang-orang yang baru, orang-orang Yahudi, sebahagian daripada orang-orang Yahudi yang memeluk Islam, bagaimanakah nak mendalami? Ini peranan masjid di masjid. Seterusnya tuan-tuan, masjid juga peranan dia kebajikan. Kebajikan kepada fakir, miskin, ibu tunggal, anak yatim. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan banyak peperangan berlaku. Bila banyak peperangan, ramailah syuhada yang meninggal di medan perang, maka tinggallah anak dan isteri, menjadi anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya. Masjid memberi peranan untuk menjaga kebajikan mereka. Orang miskin dibantu, ibu tunggal dibantu, anak yatim dibantu. Kalau kita
melihat keseluruhan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi penekanan yang amat tinggi kepada kebajikan. Kebajikan ni sangat dibagi perhatian. Kerana apa? Kerana Islam itu prihatin, Islam itu caring, Islam itu cakna. Jadi kita nak menyerlahkan kebajikan-kebajikan mereka ini. Mu'allaf, orang baru dan sebagainya. Ini merupakan peranan masjid. Ini merupakan peranan masjid. Seterusnya tuan-tuan, di masjid juga di mana strategi peperangan itu diatur, dirancang. Kan dulu kan ada peperangan banyak di zaman Rasulullah, banyak peperangan. Kaum itu bergaduh, kaum ini bergaduh. Di masjidlah dia merancang. Perang ini bila? Berapa orang nak pergi? Berapa orang yang ada kuda? Berapa orang yang membawa senjata? Adakah kita nak pergi ke sebelah timur? Adakah kita nak pergi ke sebelah barat? Siapakah yang nak mendahului? Semuanya ini dirancang di masjid. Kalau kita nak kata bilik gerakan, nanti tak cantik pula nama bilik gerakan itu. Ini strategi peperangan. Kalau kita nak istilahkan bilik gerakan, nanti ada orang faham benda lain pula. Jadi ini diatur di masjid. Maknanya apa? Maknanya masjid itu bukan pusat ibadah datang untuk solat 5 waktu sahaja, bukan. Banyak peranan-peranan yang lain. Dan di antaranya yang lain ialah pentadbiran. Masjid merupakan pusat pentadbiran. Pentadbiran apa? Pentadbiran masyarakat. Berapa orang anak yatim? Berapa orang ibu tunggal? Berapa orang yang baru masuk, baru datang daripada kabilah-kabilah, daripada tempat-tempat yang lain, baru masuk ke kota Madinah. Dan dia mentadbir, menguruskan. Semua ini merupakan ada data-data dia dalam konteks masyarakat pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, melihat kepada fungsi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh buat perbandingan. Masjid kita ada ke tidak peranan-peranan ini? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, bagaimanakah kita nak menjadikan masjid kita ini berperanan seperti peranan yang ditunjukkan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?